Hari ini, mari kita mengambil masa untuk memahami kehendak Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Bersyukur dan Memuji Tuhan. Mari kita lihat buku 1 Tesalonika bab 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekiranya ini kehendak Tuhan, kita mesti sentiasa mencari sesuatu untuk bersyukur dalam kehidupan kita. Tuhan memberitahu kita untuk bersyukur senantiasa. Namun, kadang-kala kita melupakan ajaran ini dan sering bersungut, merungut, atau bergosip menurut perangai atau perasaan kita yang menghalang kita daripada melakukan kehendak suci Tuhan. Dalam segala situasi dan keadaan di sekitar kita, terdapat perkara-perkara untuk bersyukur. Seorang wartawan surat khabar melawat ibu pejabat gereja kita dan bertanya semasa temu ramah, apa yang kamu fikirkan tentang COVID-19? Sudah tentu, ia sungguh menyayat hati bahawa COVID-19 ialah penyakit yang merenggut nyawa ramai orang. Namun, ini membuat saya berfikir, adakah apa-apa yang boleh kita syukuri dalam wabak ini? Apabila saya cuba mencari sesuatu untuk bersyukur dalam situasi ini, saya dapat mencari banyak perkara yang telah disembunyikan sebelum ini. Sekiranya COVID-19 tidak berlaku, adakah semua ahli berpeluang untuk menjalani ibadah dalam talian? Kira-kira 12 bulan telah berlalu sejak wabak bermula. Banyak ahli melayari laman web gereja, menonton video gereja, dan menghantar pautan kepada orang yang tinggal di tempat yang jauh, mengatakan, sila menonton video ini sehingga kita dapat bertemu lagi. Dengan cara ini, menginjil, ibadah, dan pendidikan dalam talian telah menjadi sangat aktif. Sebelum ini, kita semua pernah berfikir, suatu hari nanti kita perlu memberitakan Injil kita secara dalam talian. Dan sewaktu situasi ini berlaku, kita dapat mencari pelbagai alat Injil yang belum kita temui sebelum ini. Sekarang kita dapat mendengar berita bahawa banyak ahli berbuah melalui menginjil secara dalam talian. Sewaktu mereka menghantar khotbah dalam talian kepada kenalan, kawan, dan keluarga mereka. Sebelum ini, walaupun kita mengadakan perjumpaan, hanya mereka yang boleh masuk dalam ruang terhad dapat mengambil bahagian. Namun sekarang, sesiapa sahaja boleh menghadiri perjumpaan selagi mereka mempunyai akses ke internet. Para ahli yang tidak dapat hadir sebelumnya kerana jarak jauh dapat mengambil bahagian dalam banyak acara gereja dalam talian sekarang. Ini membuatkan saya berfikir, sesungguhnya kita mesti mencari cara untuk bersyukur tanpa mengira apa jua situasi, bukannya bersungut dan merungut. Matlamat Tuhan adalah untuk memberkati kita pada akhirnya, bukan? Ikan berenang melawan arus. Sebenarnya, walaupun lebih suka bagi ikan-ikan, kebanyakannya berenang melawan arus. Melalui contoh ini, kita dapat memahami mengapa Tuhan membenarkan kesukaran dan kesusahan dalam kehidupan kita.
Terdapat banyak perkara yang kita tidak berikan banyak perhatian pada masa lampau. Sebelum ini, kita mungkin hanya memberikan 10% perhatian pada perkara ini. Namun, dengan memberikan 70%, 80%, atau 100% perhatian pada perkara tersebut, kita boleh makin mengetahui kehendak Tuhan yang sebenar. Oleh itu, daripada berfikir, mengapakah Tuhan meletakkan orang seperti ini di sekelilingku? Atau, nampaknya semua orang lain hidup dengan aman. Mengapakah keluarga aku mempunyai begitu banyak kesusahan dan kesakitan? Kita harus berfikir, kita memerlukan kesusahan untuk membina kekuatan yang membolehkan kita mengatasi segala sesuatu. Atas sebab ini, daripada jalan yang lancar, apa yang Tuhan letakkan di jalan anak-anak yang dikasihi, agar mereka mengatasinya sedikit demi sedikit. Pada zaman gereja awal dan pada zaman Injil sekarang, Tuhan meletakkan kesukaran dan kesusahan untuk kita atasi. Semasa mengatasinya, kita mempelajari apa yang belum kita alami. Namun, tanpa mengalami kesukaran, kita tidak akan belajar banyak kerana kita tidak memberikan perhatian yang cukup padanya. Walau bagaimanapun, ketika mengalami kesukaran, kita akan belajar 90% atau 100% lebih banyak dengan memberikan perhatian tambahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah mengapa Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan memberi kita banyak perkara untuk bersyukur dalam segala hal. Kita mesti percaya ini dan memberikan semua kesyukuran, pujian dan kemuliaan kepada Tuhan. Bukannya memikirkan, mengapa aku mengalami kesusahan ini, walaupun percaya kepada Tuhan. Kita patut berfikir, masalah ini pasti lebih sukar, tetapi Tuhan menjadikannya lebih mudah kerana aku percaya kepada Tuhan. Keluargaku mungkin dipecahkan oleh masalah ini. Tetapi Tuhan hanya membiarkan sebahagian kecil daripadanya berlaku agar kita dapat mempelajari hikmat untuk mengatasinya. Apabila kita bersyukur, Tuhan menjadikan lebih banyak perkara untuk bersyukur. Kita menyedari ajaran-ajaran seperti ini melalui Alkitab. Namun, apabila kita benar-benar menghadapi kesusahan, adalah sukar untuk berfikir dengan cara ini. Kita hanya fokus pada apa yang berlaku. Mengapakah ini terjadi kepadaku? Mengapakah aku, orang lain juga mengalami kesusahan? Bukankah Tuhan memanggil kita orang kudus yang hidup atau orang yang hidup? Tuhan menjadikannya agar semua makhluk hidup akan mengharungi kesusahan. Jika ikan dihanyutkan arus ke kawasan hilir, ikan itu tidak dianggap hidup. Oleh itu, bukankah Alkitab menggambarkan kerja Injil sebagai kesusahan yang baik? Memandangkan Tuhan memanggil kita tentera Injil yang mengambil bahagian dalam kesusahan yang baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, bahkan untuk kesusahan. Dengan berbuat demikian, kita dapat bersukacita sambil bersyukur. Kita mesti pergi ke syurga dengan kegembiraan dan kesyukuran. Kita tidak harus merungut, memikirkan, mengapakah Tuhan meletakkan orang semacam ini di sekelilingku? Kawanku mempunyai ibu bapa yang bagus dan semua ahli keluarganya adalah hebat. Mengapakah ahli keluargaku begitu lusuh dan kekurangan begitu banyak? Tentu sekali, kita tidak perlu membuat perbandingan sebegini. Tidak kira betapa luar biasanya orang di dunia ini. Dapatkah mereka memerintah di kerajaan syurga? Jika anda memiliki role model di dunia ini, anda perlu berfikir sama ada dia akan memerintah di syurga. Apabila kita pergi ke syurga, kita akan hidup dalam istana yang penuh dengan semua jenis batu permata yang tidak dapat digambarkan. Kita telah dilahirkan di bumi, bukan dengan sudu perak, tetapi dengan sudu permata. Namun, semasa tinggal di bumi buat sementara, kita gagal untuk memainkan peranan ini. Itulah mengapa kita bersungut dan merungut, bukannya bersyukur. Sekiranya kita memikirkan syurga, kita akan dapat bertahan. Apabila kita memikirkan kemuliaan untuk memerintah di syurga, kita tidak harus memikirkan siapa yang lebih tinggi atau rendah di bumi. Sebaliknya, kita harus memikirkan siapa yang lebih berusaha untuk mengamalkan kehendak bapa dan ibu dan menyerupai Tuhan. Mereka semua akan menjadi orang yang terhormat dan hebat di syurga.
Kita tidak harus hanya memikirkan perkara-perkara di bumi. Apabila Tuhan memberitahu kita untuk merendahkan diri, kita hanya perlu merendahkan diri. Dan apabila Tuhan memberitahu kita untuk bertimbang rasa, kita hanya perlu bertimbang rasa. Dan apabila Tuhan memberitahu kita untuk bersyukur, kita hanya perlu bersyukur. Sekiranya kita melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, iaitu surat kasih bapa dan ibu, kita akan dihormati di syurga. Kadangkala, kita mungkin menghadapi kesusahan seperti dianiaya, dihina, diejek oleh orang di bumi. Namun, sekiranya kita mengikuti kehendak bapa dan ibu, kita akan menjadi orang jenis apa di syurga? Tuhan telah menulis semua cara di dalam buku ini supaya kita diberkati. Tetapi bagaimana jika kita enggan mengikutinya? Tuhan berkata, bersyukurlah. Tetapi bagaimana jika kita terus merungut? Tuhan memberitahu kita untuk melihat sudut baiknya. Tetapi bagaimana jika kita terus menunjukkan sudut gelapnya? Jalan ke syurga yang kita jalani ialah jalan yang gembira dan bersyukur. Namun, ia jalan yang sukar dari sudut pandangan fisika. Ia jalan yang curam, kasar dan sempit. Namun, apabila kita melihatnya dari sudut pandangan iman, ia jalan yang gembira dan diberkati, kerana syurga sedang menunggu kita selepas kesusahan itu, bukan? Saya bukan bermaksud bahawa jalan ini adalah lancar secara fisika. Secara fisika, ia bukan jalan yang mudah. Namun, apabila kita meliputi jalan itu dengan iman dan memikirkan kerajaan syurga yang akan datang, jalan kita menjadi jalan yang gembira. Kalian semua, katakan penjenayah perlu berjalan 1 kilometer ke bilik hukuman mati. Jalan itu lebih menyakitkan daripada neraka. Ia jalan yang paling menyakitkan di bumi. Namun, bagaimana jika berjalan 1 kilometer untuk bertemu dengan keluargamu yang anda tidak temui selama 30 tahun atau seseorang yang anda cintai? Apakah jenis jalan itu? Walaupun ia jalan berbatu sepanjang 1 kilometer, anda tidak akan menganggapnya sukar. Walaupun berada dalam persekitaran yang sama, ia kelihatan berbeza bergantung pada iman kita. Daripada berfikir bahawa jalan yang kita jalani menyakitkan dan sukar, mari kita fikirkan tentang dunia yang akan diberikan Tuhan kepada kita dan berkata, hari ini juga aku bersyukur. Aku gembira bahawa aku bersama bapa dan ibu. Aku bersyukur bahawa Tuhan telah memanggilku ke Sion. Aku bersyukur kerana Tuhan telah memberi aku berkat kehidupan kekal dan keselamatan. Kalian semua, terdapat berpuluh-puluh ribu perkara untuk bersyukur. Namun, jika kita membuangkan rahmat dan berkat Tuhan dengan mudah, kerana sesuatu yang remeh, kita lebih teruk daripada Esau. Marilah bersyukur. Janganlah lihat pada persekitaran di sekitar kita. Memandangkan bumi ialah kota perlindungan. Ia bukan dunia seperti syurga, tempat segala-galanya berjalan baik. Apabila pergi ke syurga, kita dapat melakukan semua yang kita mahukan. Tuhan telah menjadikan sistem itu. Bukankah kita hidup pada zaman AI? Anda boleh menyuruh periuk nasimu untuk memasak nasi dan ia akan melakukannya. Dan boleh menyuruh vakum robot untuk membersih dan ia akan melakukannya. Saya tidak pernah menggunakannya, tetapi terdengar bahawa sudah ada benda-benda ini. Dunia yang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dibandingkan akan menjadi dunia kita tidak lama lagi. Sebab inilah kita harus bertahan dengan kesyukuran dan kegembiraan. Terdapat sebab mengapa kita harus bersabar dan bertahan. Terdapat sebab mengapa kita harus bertimbang rasa. Bukankah terdapat juga sebab mengapa kita harus merendahkan diri? Sewaktu kita gagal untuk mempertimbangkan ini, tetapi selalu cuba menghakimi sesuatu dari sudut pandangan fisika, kita akan melihat perkara yang ada di depan kita sahaja. Kadangkala, kita menjadi marah dengan beban kerja. Sebenarnya, bukan begitu banyak kerja, tetapi hanya kita tidak dapat menangani kerja itu. Memandangkan kita tidak mampu melakukannya, kita menjadi marah. Sebab itulah Tuhan berkata, bersyukur dan bersukacita senantiasa. Semasa wabak coronavirus ini, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan mereka dan merayau-rayau sekarang mencari pekerjaan. Namun, Bapa dan Ibu telah memberi kita keadaan yang memenangkan kita bekerja tanpa berlelah-lelah sehingga kita pergi ke syurga. Jika kita tidak bersyukur, kita akan terus memikirkan dunia sekular.
Walaupun persekitaran luaran berubah, kerajaan syurga tidak pernah berubah. Syurga sentiasa kekal di tempatnya. Kita harus maju ke hadapan, merindukan syurga. Betul? Mari kita lihat buku Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Mengenai ramalan bahawa dia akan datang ke bumi dalam badan kali kedua, ada satu perkara yang kita perlu fikirkan. Kalian semua, anda tahu istilah trauma, betul? Ia merujuk kepada tindak balas emosi terhadap peristiwa yang menyakitkan yang pernah dialami seseorang dan merasa kesakitan yang sama lagi ketika diletakkan dalam situasi yang serupa, walaupun ia tidak berlaku lagi. Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan datang ke bumi dalam badan 2000 tahun yang lalu. Apabila dia datang, dia memberitahu manusia jalan untuk pergi ke syurga. Ini adalah kerana pendosa sendiri tidak tahu jalan itu. Tuhan menjelaskan semua jalan itu agar kita menjadi umat syurgawi. Namun, orang Yahudi meletakkan mahkota duri pada kepala Tuhan yang datang dalam badan, menikam lambungnya dengan lembing serta menyalibkannya kerana cara dia datang tidak disetujui oleh akal mereka. Kesakitannya sangat luar biasa. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dalam kesengsaraan dia berdoa, peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Ini adalah kerana dia memikirkan situasi yang begitu menyakitkan. Ia tidak berakhir dengan itu sahaja, tetapi dia telah dihina, diludahi, dan disalibkan. Orang bahkan membuang undi untuk pakaian dalamnya dan menjubahnya secara bergilir-gilir. Bapa menderita penghinaan yang paling melampau dan kesakitan paling teruk yang manusia tidak dapat rasai. Tetapi dia berjanji untuk datang ke bumi ini lagi, tempat dia mengalami pengalaman traumatik ini. Jika anda menjadi mangsa perompak di lorong, adakah anda ingin kembali ke lorong itu sama ada waktu siang atau malam? Tetapi Tuhan kita datang ke bumi lagi, tempat dia mengalami pengalaman traumatik sebegitu. Mengapakah dia kembali? Adakah dia kembali untuk memperoleh emas? Satu-satunya planet tempat Tuhan dilayani tanpa belas kasihan dan cukup kejam sehingga trauma ialah planet bumi. Pada pendapatmu, mengapakah Tuhan kembali ke tempat ini? Tuhan datang demi keselamatan kita. Memandangkan kita tidak dapat diselamatkan kecuali dia datang. Tuhan datang walaupun bumi merupakan tempat dia mengalami pengalaman traumatik sebegitu. Saudara-saudari, apabila kita memikirkan betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat mengatasi perkara kecil yang kita alami. Bahkan perkara yang menyusahkan dan tidak adil yang disebabkan oleh saudara-saudari lain. Tuhan kita menahan kesakitan yang lebih besar dan menjalani jalan itu diam-diam dengan sabar. Tetapi bagaimana jika kita, yaitu anak-anak Tuhan, tidak dapat menjalani jalan seperti itu? Adakah kita melaksanakan kehendak Tuhan dengan betul? Kita perlu berfikir tentang ini sekurang-kurangnya sekali. Bapa Syurgawi datang ke bumi, tempat dia mengalami pengalaman traumatik yang luar biasa demi pendosa syurgawi yang ditakdirkan untuk mati. Kalau begitu, bagaimana harus kita menjalani kehidupan kita mulai sekarang? Adakah anda pernah berkata kepada bapa dan ibu, bagaimana engkau melakukan ini untuk ahli lain, tetapi bukan untuk aku? Kita mesti bersuka cita senantiasa. Kita mesti bersyukur. Sekarang, kita mesti menjadi matang. Sekiranya semua orang di sekeliling saya melakukan segala sesuatu yang saya minta, siapa boleh memainkan peranan mahkota duri kepada saya? Siapa boleh memainkan peranan lembing yang menikam saya? Bolehkah kita berkata bahawa kita menyerupai bapa dan berasa yakin bahawa kita menyerupai ibu? Melalui kesusahan ini, kita mesti terus berubah untuk menyerupai Tuhan.
Sekiranya kita menyerupai bapa dan ibu dalam segala perihal, tidak ada apa lagi yang perlu diperiksa oleh malaikat yang menjaga gerbang syurga ketika kita pergi ke syurga. Kesamaan itu ialah sijil pengesahan. Itu cek yang diperakui. Memandangkan hanya anak-anak mereka boleh menyerupai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Malaikat akan berkata, "Ayu, masuklah ke pintu gerbang." Kita mesti mengikuti jalan bapa dan ibu dengan penuh rahmat. Dan apa yang harus kita lakukan ketika mengikuti jalan mereka? Kita mesti bersyukur. Tuhan telah memberi kita begitu banyak perkara yang harus kita syukuri di sana sini. Walau bagaimanapun, kita mungkin merungut setiap hari mengatakan, "Aku memerlukan ini," atau "Aku memerlukan itu," dan bukan mengatakan, "Terima kasih," bahkan sekali. Semasa kita belum matang, kita biasa berdoa kepada bapa dan ibu, "Tolong melakukan ini dan itu untuk aku." Namun sebaik sahaja kita menjadi matang, kita patut berkata, "Terima kasih atas segala-galanya, segala pujian milikmu." Apa yang dikatakan di dalam buku Wahyu, apa yang malaikat-malaikat dan 24 penatua lakukan di syurga? Setiap hari, mereka berkata, "Engkau suci, kami hanya boleh memujimu." Tidak ada yang berkata, "Mengapakah engkau memberi aku sedikit rahmat dan memberi lebih banyak rahmat kepada ahli itu?" Komen seperti ini tidak wujud di syurga. Mereka hanya berkata, "Terima kasih, kami memberikan kemuliaan kepadamu." Memandangkan engkau menahan pengalaman traumatik kematian untuk pendosa-pendosa ini, kami dapat datang ke syurga. Kami sangat bersyukur untuk ini. Bagaimana boleh kami merungut atau bersungut di sini? Inilah sebabnya mereka bersyukur dalam segala hal dan memuji Tuhan senantiasa. Janganlah kita melupakan Tuhan. Walaupun ada situasi yang lebih teruk daripada wabak coronavirus ini, mari kita sentiasa ingat akan kasih besar Tuhan. Mari kita lihat buku Lukas bab 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berfikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Tuhan ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah.' Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi mengisytiharkan kebenaran Perjanjian Baru kepada anak-anak yang hidup di bawah beban dosa yang berat agar kita dapat diampunkan. Adakah orang di dunia tahu Perjanjian Baru? Adakah mereka tahu cara untuk menerima pengampunan dosa? Adakah mereka tahu Tuhan yang telah datang dalam badan dengan kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosa? Bagaimana pula dengan kita? Kita telah terima begitu banyak rahmat dan mengetahui banyak perkara. Namun, mengetahui adalah tidak cukup. Kita harus memberikan kesyukuran dan pujian atas semua yang kita tahu. Kita sedang melayani Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan Pengantin Perempuan, yang boleh menghapuskan sebarang dosa yang belum diampuni selama berpuluh-puluh ribu tahun, hanya dengan mengatakan, "Dosamu sudah diampunkan." Kita sedang melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh itu, janganlah kita terperangkap dalam dunia fisika ini, kehilangan iman kita dan harapan untuk syurga, atau merosakkan roh kita kerana sesuatu yang remeh. Tuhan yang Maha Kuasa bersama kita. Bukankah Tuhan mengisytiharkan kepada kita melalui Paskah Perjanjian Baru, "Sesiapa yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai pengampunan dosa dan kehidupan kekal"? Mereka berkata bahawa sewaktu ekonomi bertambah baik, orang menjadi lebih tidak sabar dengan kesulitan kecil. Kalau dahulu, adalah sesuatu yang semula jadi untuk beberapa orang berkongsi satu bilik, sudah tentu, ini tidak berlaku kepada semua orang. Namun, kini banyak orang tinggal bersendirian. Bahkan dua orang daripada keluarga yang sama berasa suka untuk hidup bersama. Semua orang mahu bilik sendiri dan ruang peribadi. Sebab itulah jika sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan berlaku, ia boleh menyebabkan masalah besar. Itulah mengapa Tuhan berkata, "Anak-anak Sion patut mematuhi kata-kata ini, tidak kira bagaimana persekitaran luarannya."
Kerajaan syurga adalah untuk orang yang lulus dalam latihan rohani. Bukankah ini sebabnya Tuhan berulang kali berkata, patuhilah firman-Ku? Disebabkan dosa, kita terkurung dalam ruang fisika sekarang. Namun, apabila kita kembali ke tanah air syurgawi kekal pada masa depan, kita akan memahami bahawa sebab mengapa Tuhan memberi kita situasi yang memerlukan kesabaran kita di bumi dan yang mengecewakan adalah untuk memberkati kita. Kita akan memahami bahawa bapa dan ibu telah memberi kita ajaran-ajaran tersebut di dalam Alkitab untuk memberkati kita. Di dalam 66 buah buku Alkitab, Tuhan mencatatkan jalan itu untuk kita pergi ke syurga serta menjalani kehidupan yang gembira. Kita perlu terus mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan. Janganlah kita gagal untuk melakukannya. Bapa telah datang ke Sion, Ibu telah datang ke Sion, dan mereka mengajar kita jalan mereka pada hari-hari terakhir ini. Hanya kerana fakta bahawa kita menerima ajaran daripada mereka, kita harus berkata, terima kasih, terima kasih. Adakah orang lain berpeluang untuk mendengar ajaran-ajaran Tuhan walaupun mereka mahu? Tuhan sendiri telah datang dan mengajar kita jalannya. Seperti yang ada tertulis, Dia akan mengajar jalan-jalannya kepada kita. Jika kita tidak mempelajari jalannya, kita akan gagal untuk mengenal ibu dan menjalani kehidupan yang tidak bermakna walaupun ibu bersebelahan kepada kita. Kita akan gagal untuk menyedari kebenaran walaupun ia bersebelahan kepada kita dan membazirkan kehidupan, memikirkan, memandangkan banyak orang merayakan Christmas. Mari kita juga menikmati hari itu. Semua perkara itu faktor yang akan membimbing mereka ke neraka. Tanda bahaya terus dinaikkan di hadapan mereka sebagai amaran. Namun, orang terus mengulangi tingkah laku itu, mengabaikan amaran. Namun, memandangkan kita telah diajarkan oleh bapa dan ibu, kita berfikir, ini sesuatu yang berfungsi sebagai amaran dalam perjalanan kita ke syurga, jadi kita tidak harus melakukannya. Saya rasa dengan fakta bahawa kita telah mempelajari jalan Tuhan daripadanya, sudah cukup untuk membuat kita bersukacita, bersyukur, dan memuji senantiasa. Apabila kita berfikir tentang cara Tuhan mengajar kita jalannya pada hari-hari terakhir dan kembali ke dunia ini, tempat Dia mengalami peristiwa traumatik, kita patut berkata, terima kasih banyak, kami memberikan kemuliaan kepadamu. Kita tidak perlu mengatakan apa-apa lagi seperti, Ibu, aku sangat letih kerana ini. Aku terluka dan aku berada dalam kesakitan kerana itu. Kita tidak perlu mengatakan perkara-perkara ini. Sebaliknya, mari kita bersyukur dalam segala hal. Sama ada kita berada dalam wabak coronavirus. Mari kita berfikir, aku rasa ada sebabnya mengapa kita perlu mengharungi wabak ini. Mari kita membantu saudara-saudari mencari cara untuk mengucapkan syukur kepada bapa dan ibu bahkan dalam situasi ini. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 6 ayat 16. Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi siapa kepadamu? Menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan telah menjadi bapa kita dan memberi kita daging dan darah pasca perjanjian baru untuk menjadikan kita anak-anaknya yang bahkan dapat dikenali oleh malaikat syurgawi. Jadi apa lagi yang perlu kita merungut dan bersungut? Kita ialah pendosa syurgawi yang ditakdirkan untuk mati. Kita berdosa terhadap Tuhan dengan hati yang sombong seperti bintang timur, yang cuba meninggikan taktanya lebih tinggi daripada takhta Tuhan. Dan kita telah dilemparkan ke bumi ini. Kita benar-benar pendosa yang perlu mati. Bapa dan ibu berkata kepada pendosa ini, kamu anak lelakiku, kamu anak perempuanku, aku bapakmu, aku ibumu. Dengan hati seperti ini, bapa dan ibu datang kepada kita dan menganggap kita sebagai anak-anak mereka. Kalian semua, mungkinkah ada lebih banyak rahmat daripada ini? Kita harus bertolak ansur kepada saudara-saudari kita selagi mereka tidak menghalang atau menyangkalkan kebenaran. Semua orang kekurangan sesuatu. Sebilangan orang melakukan yang lebih baik daripada kita atau lebih buruk daripada kita.
Memandangkan kita semua seperti ini, kita perlu saling membantu untuk memperbaiki apa yang kita kekurangan, agar kita boleh menjadi saudara-saudari baik yang beriman, bukan? Setiap masyarakat tertekan sekarang. Tetapi kita berasa sangat bersyukur kepada Tuhan, bahkan dalam terowong yang penuh tertekan ini, memandangkan Tuhan telah memberi kita harapan yang lebih besar untuk masa depan yang cerah bahkan melalui wabak coronavirus. Sesungguhnya, bersyukur kepada Bapa dan Ibu. Walaupun jalan fizikal sedikit kasar dan mencabarkan, saya berharap bahawa kita sentiasa menjalani jalan ini dengan gembira, mengikuti Bapa dan Ibu ke syurga. Saya meminta semua pemegang gelaran dan kedudukan di Sion dan semua saudara-saudari untuk bersukacita senantiasa dan memberikan banyak kesyukuran, kemuliaan dan pujian. Dengan berharap bahawa anda dalam menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih.